Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kita kembali bersama Luk dan Pian dalam Warna Pagi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kita ucapkan kepada sahabat-sahabat pendengar sekalian yang masih lagi melekat bersama dengan kita bagi mendengarkan sebarang perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda pagi ini. Dan dah ada yang menunggu pun depan corong radio, depan skrin komputer masing-masing sebab nak ikuti perkongsian dan belajar. Jom kita belajar tentang celik pelaburan patuh syariah. Kita nak berlabur pagi ni weh. Bersama tetamu kita yang berbahagia Ustaz Muhammad Syahir bin Sakmin, Ketua Bahagian Syariah YAPIM yang sudah pun bersedia bersama kita di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi khabar. DJ Pian, Baik. Alhamdulillah. Sihat Ustaz. Sihat walafiat. Alhamdulillah seadanya. Ya, nampak Ustaz hari ni serba suci, serba putih, dinding putih, bajunya putih. Itulah dia. Ceria-ceria muka dia. Apa pun ramai datang sabar ni Ustaz nak kita bincang untuk topik kita pada ini berkenaan dengan celik pelaburan patuh syariah. Sebab mungkin ada sekian ramai antara kita dia menyimpan lama kat bank Ustaz. Daripada kecil dia menyimpan kat bank. Tapi dia tunggu-tunggu, kenapa macam tak banyak pun apa yang aku simpan ni, dia tak berkembang-kembang, tak bercambah. Dan ada pula terdengar orang sebut tentang pelaburan yang mungkin boleh menyumbangkan keuntungan ataupun berganda-ganda apa yang kita simpan tu Ustaz. Jadi pelaburan ni macam mana sebenarnya? Sebelum kita masuk kepada pelaburan syariah secara khususnya ni. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak IKIM di atas jemputan dan juga saya mewakili YAPIM mengucapkan terima kasih di atas sesi ini. Sebenarnya satu ruang yang sangat baik kita memberikan pencerahan kepada masyarakat terutamanya di luar sana berkaitan pelaburan. Pertama berkaitan pelaburan. Pelaburan itu sendiri mungkin ada yang sudah mahir, mungkin ada yang tahu sikit-sikit. Tetapi yang lebih lagi daripada itu adalah pelaburan yang mematuhi kehendak syarak. Itu lebih penting. Kerana kita sebagai orang Islam ini, kita tidak hanya tertakluk kepada kehidupan di dunia, tetapi akhirnya setiap daripada sen yang kita terima, yang kita belanjakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dalam satu hadis sebelum kita bincang tentang pelaburan ni, di mana tidak bergerak kata Nabi SAW kaki anak Adam ini sehingga ditanya padanya 4 soalan. Maksudnya kita ni Allah Ta'ala telah beri soalan bocor. Kalau kita ada exam, kalau kita ada interview, seboleh-bolehnya kita nak korek soalan bocor. Biarlah kalau interview tu biar dapat. Kalau exam tu biar lulus, biar cemerlang kan. Nak tahu awal senang nak prepare, dan Allah Ta'ala memberikan kita soalan-soalan bocor. Tetapi berapa ramai daripada kita yang mengambil endah, tidak mengambil endah tentang soalan-soalan ini, dan antaranya Allah Ta'ala akan tanya di manakah pendapatan kita, sumber pendapatan kita diterima dan ke manakah pendapatan tersebut kita belanjakan. Baik tuan-tuan dan puan sidang pendengar, DJ Pian, DJ Luke, hari ini kita bercerita sedikit tentang definisi pelaburan. Nah, kalau kita nak cerita pelaburan ni secara umum, dia adalah satu konsep yang kita boleh fahami, kita kata sebagai satu bentuk pilihan. Satu bentuk pilihan yang dibuat oleh satu-satu individu terhadap saving mereka, terhadap simpanan mereka, mungkin tunai mereka, dan mereka merisikokan, mereka mengambil certain risiko. Itu pelaburan tu penting, kerana kita akan tengok kejap lagi dalam konsep syariah itu peranan risiko adalah satu perkara yang cukup besar. Kita tidak boleh terlibat dalam pelaburan yang kita kata confirm segala-galanya. Itu lari daripada struktur asas syariah. Tidak ada pelaburan yang kita kata dijamin kapitalnya, dijamin profitnya. Itu adalah satu pelaburan yang tidak tepat. Jadi dari sudut pelaburan ini, kita mengambil risiko tertentu. Of course kita kata sebagai risiko yang telah dikira, calculated risk, yang kita boleh manage. Kemudian dengan harapan, dia ada harapan kat situ. Pelaburan ni tak ada orang saja je. Jadi kita ada harapan kat situ. Harapan kita adalah untuk memastikan kita dapat sedikit pulangan, ataupun sesuatu pulangan, pendapatan, kenaikan pada masa hadapan. Jadi ini adalah bentuk pelaburan yang kita perlu fahamlah. Dan kita lihat ada banyak pemahaman juga. Kalau kita tengok ahli-ahli ekonomi, dia memahami pelaburan itu dipandang dari sudut pelaburan yang sebenar. Contoh kita melabur dalam hartanah, kita melabur dalam mesin-mesin, kilang-kilang sebagai contoh. Ada juga ahli-ahli kewangan yang melihat pelaburan ini sebagai dia memandang pelaburan dalam pelaburan bentuk aset-aset kewangan. Yang ini kita boleh tengok nantilah, kita kata contohlah saya sebut kat sini, kita kata
hari ini apa yang ada dalam pasaran sebagai contoh. Ada pelbagai jenis instrumen pelaburan, aset kewangan ini. Ada yang kita kata tadi kalau DJ Pian sebut tadi, orang simpan duit berlama, lepas tu kita tengok pulangan 0.01 sen. Pulangan 27 sen. Kita pun Dah gigit jari. Lama dah tau, dah lama nunggunya. Kok lah ada. Ya, betul. Ini kerana orang kita tidak faham. Di contoh, sebagai contoh kita ambil di institusi kewangan, dia ada banyak jenis produk. Ini kita perlu masuk dengan sedar. Kan? Kadang-kadang kita masuk dalam keadaan tidak sedar. Kita ingat kita nak buat duit, rupanya kita masuk dekat tempat simpan duit. Kan? Dia ada banyak peranan dimainkan oleh institusi kewangan. Ada produk kita sebut sebagai produk deposit lah. Produk simpanan untuk simpan. Bank simpan dan kontraknya dari sudut syariah pun berbeza. Dan kontraknya tidak membenarkan kita memberikan keuntungan sebagai contoh. Ada produk-produk perbankan ataupun institusi kewangan yang disebut sebagai produk pelaburan. Yang itu yang kita kata, contoh kita invest dekat certain produk di perbankan itu, kita dapat katalah fixed deposit 2%, 3%. Itu kita kata produk pelaburan. Yang itu bukan 0.01 sen, 15 sen tadi. Itu lebih. Ada pulangan, ada pulangan. Ada syarat-syarat yang tertentu. Kadang-kadang ada juga sebagai contoh kita kata pelaburan-pelaburan yang hari ini ramai orang terlibat menjadi ejen, sebagai contoh pelaburan-pelaburan dalam dana-dana unit amanah and unit trust fund, kita kata macam-macam lah. And unit trust fund ini dia juga merupakan satu instrumen pelaburan. Ada orang pula salah faham sebagai contoh. Dia kata ini kembali kepada orang kata objektif ataupun pemahaman terhadap instrumen-instrumen yang ada di pasaran lah. Kita kata kita nak melabur, tetapi kita melabur di instrumen perlindungan seperti takaful. Jadi itu tidak tepat. Betul lah, kita kata kalau kita tengok produk takaful pada hari ini, dia suka buat 3 in 1. Dia ada deposit dekat situ, dia ada perlindungan dekat situ kan, dia ada juga investment dekat situ, 3 in 1. Tetapi dia tidaklah menjadi objektif utama bagi produk tersebut untuk memberikan kita keuntungan. And kalau kita nak kata nak melabur, kita perlu mencari instrumen-instrumen pelaburan. Contoh kita kata instrumen pelaburan, selain kita bincangkan tentang produk-produk kewangan yang ada di institusi kewangan, kita ada juga saham-saham. Itu instrumen orang panggil instrumen pelaburan. Of course lah, kita pun dengar macam-macam orang kata terciduk. Memang betul lah. Itu yang penting kita kata memerlukan satu ilmu tentang permainan pelaburan-pelaburan ni. Saham ialah instrumen pelaburan. Tinggi risikonya dan juga insya-Allah tinggi pulangannya. Ada kalau kita tak berani main saham, kita boleh serahkan kepakaran itu kepada syarikat-syarikat pengurus pelaburan. Contohnya kita masuk dalam dana-dana unit amanah, unit trust fund tadi. Unit amanah ini diuruskan oleh sekumpulan profesional. Dan syarikat-syarikat sama ada tempatan ataupun international, banyak di luar sana, mereka menguruskan dana-dana ini secara profesional. Mereka mempunyai investment team sendiri. Dan mereka mempunyai bacaan-bacaan trend ekonomi sendiri. Dan ini kita dapat lihat. Kalau kita tengok, saya pun ada beberapa keterlibatan lah dalam dana-dana unit amanah ini. Kita atas kapasiti sebagai penyedia perkhidmatan khidmat nasihat syariah. Jadi kita join dalam dipanggil sebagai investment committee meeting, mesyuarat jawatan kuasa pelaburan. Jadi kita melihat bagaimana mereka ini menguruskan dana-dana yang kita masuk itu secara profesional. Mereka melakukan pelaburan secara tersusun. Mereka tidak meletakkan satu-satu pelaburan itu hanya dalam, kita kata tak letakkan semua telur dalam satu bakul lah. Jadi dia tengok segmen, satu instrumen tu mungkin setengah dia invest dalam saham, setengah dia invest dalam sukuk atau bond kan. Kemudian setengah lagi dia invest dalam placement, cash placement, deposit kan. Kemudian dia boleh pecah lagi segmen-segmen. Bila kita kata saham, dia nak invest dekat mana? Kat construction, segmen construction, segmen plantation, macam-macam bidang kan. Itu juga adalah jenis-jenis pelaburan yang diuruskan secara profesional yang kita panggil sebagai unit trust fund. Ada juga dana lain yang kita sebut sebagai real estate investment trust. Ini contoh instrumen pelaburan juga, yang mana kita juga mempunyai syarikat-syarikat
yang tersendiri, yang tertentu mengendalikan dana-dana REITs ini, real estate ini. Mereka ini akan mengumpulkan dana-dana awam, kemudian mereka akan membeli aset-aset tertentu. Contoh, kita beli shopping mall, kita beli gudang-gudang, kilang-kilang, contohlah syarikat tu membeli Hartanah lah Ustaz hartanah, betul, hartanah. Dan baik. mereka menyewakan kepada penyewa-penyewa. Jadi hasil daripada pendapatan melalui aktiviti sewa itu akan diterima oleh kita sebagai pemegang unit kecil daripada dana tersebut. Mungkin kalau di JPN Loop memegang dana yang besar lah. Kalau Amin. masyarakat, Allah. Amin. kalau macam saya memegang dana yang Sekelumit. kecil daripada dana yang besar itu, dan kita akan terima pulangannya dalam bentuk dividen sebagai contoh. Ada juga pelaburan-pelaburan yang kita kata sebagai komoditi, pelaburan komoditi. Ini kita iklan sikit kan. Selain daripada pelaburan-pelaburan aset kewangan, kita ada juga pelaburan-pelaburan dalam bentuk komoditi, sebagai contoh pelaburan dalam bentuk emas. Yang ini boleh datang dekat Yapim. Kita persilakan tuan-tuan dan puan di JPN di Jeluk datang dekat Yapim. Melabur dalam satu-satunya komoditi yang memang Allah Taala ciptakan sebagai duit yang hakiki. So ini kita boleh invest dalam emas sebagai contoh. Kita tak berani, kita tak faham dalam pasaran-pasaran ini, kita boleh beli emas yang insya-Allah harganya stabil daripada tahun ke tahun dan tak ada orang menolak. Kalau dulu orang invest dalam sesetengah mata wang, tetapi akhirnya apabila negara tersebut tidak stabil, habis jatuh kan, duit itu tidak lagi diiktiraf sebagai legal tender kan, akhirnya kita simpan 1 juta, 2 juta. Kita tengok sebagai contoh, kita dengar kisah-kisah pelaburan pelarian daripada Syria, mereka jutawan kan di tempat mereka, tapi apabila berlaku peperangan tidak ada nilai bagi duit-duit mereka tu. Tetapi berbeza dengan emas. Emas ini kita pergilah kok mana pun, satu dunia akan mengiktiraf dia sebagai satu material yang nadir dan juga sangat berharga, dan dia akan mempunyai nilai liquid yang sungguh tinggilah. Jadi kita jemput ni iklan sikit melabur dalam komoditi emas di Yapim insya-Allah. Ada juga pelaburan-pelaburan lain, contoh kita dengar juga saudagar-saudagar hartanah kita, macam-macam kisah jutawan hartanah. Mereka membeli rumah-rumah kedai, mereka membeli rumah-rumah sewa, akhirnya mereka menyewakan. Ini juga satu bentuk pelaburan, satu pelaburan. Ada juga pelaburan yang kita sebut tadi sebagai pelaburan forex. Yang ini dia kontroversi sikit kan. Yang ni forex ni ada, yalah macam-macam lah. Kalau kita tengok, saya pun tengok juga, tak tahulah di JPN di Jeluk ada ke tak TikTok. Saya tengok juga TikTok kan. Banyak orang promote tentang Luk ada. Banyak orang promote belajar tentang forex tentang forex, dan mereka mempamerkan satu bentuk gaya hidup yang bergaya kan. Mereka menunjukkan bahawa forex ini betul-betul boleh membuat duit. Tapi kita perlu pastikan di sana. Kita sebut tadi pada awal, pelaburan ini sebagai orang, kalau kita ni tak nak, orang kata tak ada pegangan agama, mungkin kita tak kisah. Tetapi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mempunyai agama yang cuba untuk taat kepada perintah Allah SWT, kita tidak hanya hidup di dunia. Jadi pelaburan-pelaburan yang kita sebut, yang kita listkan banyak-banyak tadi, perlu dipastikan. Pelaburan-pelaburan yang saya sebut tadi, ada yang patuh syariah, ada yang tidak patuh syariah. Yang tu perlu kita pelajari, perlu kita perhalusi. Okey. Baik, terima kasih Ustaz Syahir atas perkongsian pada awal ini. Ada pelaburan yang contoh. patut kita patuhi, ada yang tak patut kita patuhi, dan ada yang patuh syariah dan ada yang tak patuh syariah. Itu yang kita nak kongsikan sepanjang perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah sebab Ustaz dah bagi contoh macam-macam tadi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah join macam-macam, dah melabur dalam banyak bentuk instrumen atau material ataupun pelaburan yang Ustaz Syahir dah sebutkan tadi. Sekejap lagi kita nak cerita lebih lanjut lah, mana yang syar'i Ustaz, mana yang okey tak okey. Sebab ada orang ni Ustaz, dia duduk depan skrin, dia tengok naik turun, jatuh bangun, untung tak untung, dapat tak dapat kan. Sebab apa nak kata, sebab Ustaz sebut tadi, kita ini ada risiko, pelaburan ni ada risiko. Jadi kita tak naklah kita sama ada kita nak melabur tapi tahu-tahu melebur. Tak nak macam tu kan. Kita nak selamat lah kan. Baik Ustaz, kita nak berehat kejap.
untuk pusingan pertama ni, dan kejap lagi insya-Allah sahabat-sahabat kalau nak ajukan soalan pun berkaitan dengan pelaburan patuh syariah, insya-Allah Ustaz Syahir bersama kita pagi ini. InsyaAllah. Dan sahabat-sahabat kita pun ramai dah komen tu di Facebook. Jadi kalau ada masa, kalau ada ruang, kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okey, kita berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama Luke Pian dan juga Ustaz Syahir bersama kita. Hari ini cakap tentang celik pelaburan patuh syariah. Kembali di Radio selepas ini. IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, Alhamdulillah. Kembali bersama Luke dan Pian di Warna Pagi pastinya. Ini adalah segmen analisis. Pagi ini kita bercerita tentang celik pelaburan patuh syariah bersama tamu kita mewakili Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM, Ustaz Syahir Sakmin. Sebelum kita teruskan dengan soalan daripada sahabat-sahabat kita di Facebook, anda juga ajukan soalan tersebut di Facebook kita dan juga di YouTube IKIM FM. Dan kita nak sambung bincang kita, Ustaz. Ustaz Syahir. Mari kita bawa Ustaz Syahir. Apakah yang patuh syariah, apa yang tak patuh syariah? Mungkin ramai yang tertunggu-tunggu tu nanti jawapan daripada yang bagi Ustaz ni. Lah Ustaz. Jom kita cerita sikit apa syarat-syarat utama yang penting sebelum kita melabur, Ustaz. Betul. Okey, baik. Okey, sebelum tu terima kasih DJ Pian, DJ Luke. Sebelum saya nak masuk kepada syarat-syarat ataupun bagaimana kita nak mengenal pasti sesuatu itu sebagai patuh syariah ataupun tidak, kita boleh lihat betapa pentingnya kita lihat ilmu pelaburan ini, kerana umat Islam hari ini perlu menyelamatkan diri kita daripada nilai ataupun kuasa beli kita ditelan oleh inflasi. Itu satu perkara yang cukup penting. Jadi kepentingan ilmu itulah.
Betul, kita nak melabur bagai ni, kenapa kan? Nak mencari pendapatan-pendapatan pelaburan-pelaburan ni kerana kita nak melindungi kita punya aset ataupun kemampuan kita membeli daripada semasa ke semasa. Kalau kita lihat bacaan ataupun jangkaan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara sendiri menjangkakan bahawa inflasi pada tahun lepas 2021 pada sekitar 2% hingga 3%. Jadi data terkini disebut sebanyak 2.3% inflasi. Jadi inflasi ni apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia bermaksud ialah kalau kita belajar dulu cikgu kita kata wang tunai yang banyak mengejar barang yang sedikit. Tu bahasa cikgu dulu lah. Jadi kita mempunyai wang tunai yang banyak kan, tetapi wang tunai kita itu akhirnya hanya boleh membeli barang yang sedikit sahaja kan. Jadi ini kalau kita lihat apa yang berlaku, kalau kita ambil lah contoh 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, kita boleh dapat lagi nasi lemak RM1, RM1.50 dalam bentuk yang komplit. Tapi hari ni kalau kita nak beli nasi lemak paling-paling tidak RM3, RM4. Ada RM1 tapi Allah, mungkin 5 baru cukup. Telur belah 7. Banyak sangat betul tu. Tapi kita kata kita menyanjung usaha-usaha para peniaga di luar sana yang juga menyediakan makanan-makanan bagi mereka yang memerlukan. Tetapi kita nak berbincang hari ini dari sudut inflasi. Akhirnya itu realiti. Duit yang kita terima, kenapa ada pelaburan? Kerana kita faham duit yang kita terima pada hari ini adalah lebih baik daripada duit yang sama kita terima pada masa hadapan. Contoh, kita terima RM100 hari ini lebih baik daripada RM100 kita akan terima 5 tahun lagi. Atas sebab itu kalau kita tengok skim pelaburan konvensional, mereka mengenakan interest. Dan mereka nak cover kadar inflasi, mereka nak buat keuntungan supaya mereka tidak berada dalam keadaan kerugian. Inilah cantiknya bila ada dalam Islam, kita ada konsep yang pelbagai. Sebagai contoh, konsep memberikan pinjaman kepada mereka yang memerlukan. Kita bagi pinjam kawan kita, boleh tak pinjam setahun, 2 tahun, RM1,000, RM2,000, kita bagi pinjam. Dan akhirnya kenapa Allah Ta'ala memuji aktiviti ini? Kerana kita mengenepikan nilai-nilai yang kita akan terima dari sudut materialnya pada masa akan datang, dan kita hanya meletakkan nilai tersebut sebagai nilai dari sudut akhirat. Dari sudut akhirat. Kita bagi RM1,000 hari ni, kawan tu pulangkan lagi 3 tahun, mungkin RM1,000 hari ni boleh beli handphone sekian-sekian, RM1,000 akan datang tu boleh beli apa je, kita pun tidak pasti. Tetapi kita tetap memberikan pinjaman kerana mengharapkan pulangan dari sudut akhirat, pahala dan sebagainya. Kita tengok juga perumpamaan sebagai contoh banyak ditunjukkan di media-media sosial, ditulis merata-rata lah, kadang-kadang orang kata perbandingan kita shopping RM50 20 tahun dulu, 15 tahun dulu dengan sekarang. Mungkin dulu kita kata RM50, RM100 penuh troli. Sekarang ni mungkin bakul pun tak penuh. Silap-silap kita jinjit je. Ambil berapa benda, berapa bang, RM50 dah. Tak payah bakul pun, pakai tangan je. Jadi itu semua kita kata kesan daripada inflasi yang boleh kita atasi dengan ilmu tentang pelaburan. Yang kedua saya nak sebut sebelum kita nak tengok tentang pelaburan-pelaburan patuh syariah ini. Kenapa penting ilmu-ilmu pelaburan ini? Kerana kita lihat banyak kes-kes penipuan DJP dan DJLUK yang berlaku pada hari ini, dan kasihan kita lihat ianya melibatkan orang Islam, lagi-lagi pula melibatkan pesara-pesara. Ya Allah, kita tengok orang kata setelah 30 tahun berkhidmat, bekerja, memerah keringat, akhirnya mereka dapat sejumlah duit yang besar untuk mereka gunakan di hari tua, akhirnya ditipu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Melebur tadi kan, disebut scammer-scammer. Betul. Kadang-kadang kita tengok cikgu-cikgu, pegawai-pegawai kerajaan yang telah berusaha bersungguh-sungguh, akhirnya sekelip mata. Saya sendiri ada kawan yang mak dia pesara kerajaan, dalam tempoh berapa bulan selepas bersara habis semua duit, tertipu dengan scammer. Jadi ini sebenarnya dengan ilmu pelaburan yang betul, kita akan dapat mengelak perkara-perkara begini kerana mereka pandai. Pihak-pihak tidak bertanggungjawab ni, mereka pandai memainkan sentimen, memainkan emosi kita sebagai bakal pelabur mereka. Dan ini Allah Ta'ala pun telah ajar mereka memahami, mungkin mereka pun study Quran kot. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajri, dalam ayat ke-20, Allah kata apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ini dia sayangkan harta benda secara tamak haluba. Kita memang. Dalam hadis yang lain daripada riwayat Abdullah bin Abbas sebagai contoh, dia kata kalaulah anak Adam ini mempunyai 2 lembah emas, maka dia akan berhajat pada lembah yang berikutnya.
Itu memang kita tak payah tengok orang lain, tengok kita. Dulu mula-mula kerja gaji 2,000 cukup je kan. Naik gaji 3,000, 4,000, makin lama makin tak cukup. Bila kita fikir balik, macam mana aku hidup dulu dengan gaji 2,000, 3,000 kan. Makin lama kita tak cukup kan. Itu adalah hakikat manusia punya kecintaan kepada harta. Dan mereka ini, golongan yang tidak bertanggungjawab ini, mereka pandai memainkan sentimen tu. Mereka mainkan sentimen tu. Dan kita lihat banyak data-data menunjukkan. Sebagai contoh yang terbaru, saya tengok sikit Instagram kan. Selain daripada kalau kita nak tengok Instagram artis-artis, influencer-influencer, kita tengoklah Instagram Bank Negara sebagai contoh kan. Saya tengok kat situ Bank Negara ada letakkan satu love scam yang mungkin bersempena dengan orang kata apa hari kekasih lah apa ni, kita tidak terima lah dalam Islam. Tapi disebutkan satu love scam yang telah melibatkan 1,500 peserta yang akhirnya menelan melesatkan 58 juta ringgit. Banyak tu. Sempena tu sempena tu. Ni besok dia buat sempena lain 50 juta. Ini adalah satu perkara yang real. Dan pihak Suruhanjaya Security, DJP dan DJ Look, mereka mengeluarkan statement pada hujung tahun lepas dalam bulan 10. Mereka menyatakan bahawa kes-kes scam ini, mereka terima laporan peningkatan dari sudut laporan berkenaan dengan scam ini sebanyak 2 kali ganda berbanding tahun 2020. Mungkin orang tertekan PKP, mungkin orang tak ada kerja, duduk rumah sambil-sambil kan. Akhirnya mereka terlibat dalam scam-scam ini dan meningkat sehingga 2 kali ganda. Yang ketiga saya nak sebut kat sini sebelum kita tengok tentang kepatuhan syariah ini, kita perlu faham ilmu pelaburan ini, terutamanya pelaburan patuh syariah ini dengan baik, kerana supaya dengan ilmu yang betul, dengan data-data yang lengkap, kita dapat membuat satu keputusan yang tepat. Dalam pelaburan, apa yang paling penting ialah kita membuat keputusan secara informed decision. Informed decision ni maksudnya kita kata kita meneliti segala faktor-faktor, kita meneliti risiko-risiko, strategi-strategi sebelum kita membuat satu keputusan untuk melabur. Yang ini kalau kita tengok dalam ekosistem yang sedikit advance, kalau kita kata kita nak melabur dalam saham yang memang dikawal selia oleh pihak regulator, pihak pengawal selia seperti Suruhanjaya Security dan juga dipantau juga oleh Bursa Malaysia sebagai contoh. Dia ada sistem yang kita boleh jadikan sebagai best practice lah, pengamalan terbaik. Yang kita tengok kat situ, kalau satu-satu syarikat, satu-satu entiti itu dia nak menerbitkan saham. Sebagai contoh, nak menerbitkan saham, nak mengapungkan saham. Jadi mereka perlu menyediakan satu dokumen yang kita panggil sebagai prospektus. Jadi dekat situ dia akan cerita segala yang berkaitan dari sudut risiko, strategi pelaburan, transaksi-transaksi berkaitan, supaya kita sebagai bakal pelabur kepada saham tersebut, kita faham dengan teliti dan kita membuat keputusan sebab kita nak mengambil risiko. Tak ada pelaburan yang tidak ada risiko. Jadi sebab itu instrumen-instrumen pelaburan ini kita perlu kepada satu informed decision. Kita dah teliti, kita dah puas hati, kita rasa boleh pergi, kemudian barulah kita melakukan pelaburan. Jadi kalau kita faham nature-nature ini, jadi mungkin orang-orang kita tidak mudah tertipu lah kan. Tidak mudah tertipu. Jadi contoh dia ada orang datang offer satu-satu skim pelaburan. Jadi mereka faham mana dokumennya, apa strategi awak nak buat kan. Kalau dia ada ilmu lah, and apa risiko-risiko yang perlu saya tanggung, apa transaksi-transaksi, and apakah punca kuasa kepada ataupun lesen yang membenarkan aktiviti pelaburan ini. Itu satu perkara yang kita perlukan kepada ilmu. Jadi kita sambung sikit, kita lihat dari sudut ada masa lagi untuk masuk boleh ni? Boleh. Tumpukan perhatian. Setia mendengar. Kita masuk sikit kepada panduan-panduan yang diletakkan oleh syarak dalam kita kata melakukan sebarang pelaburan. Jadi secara umum kita sebut pelaburan ini adalah suatu perkara yang dibenarkan, yang diharuskan dari sudut syarak kan. Diharuskan dari sudut syarak. Tetapi perlu kita perhalusi elemen-elemen ketidakpatuhan syariah itu perlu dinyahkan, perlu diketepikan daripada instrumen-instrumen pelaburan kita. Dan perkara ini tidak banyak. Kadang-kadang orang masuk, susah lah nak patuh syariah. Tidak, dia sebenarnya semua benda adalah halal kecuali perkara-perkara sedikit ni yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, dalam aktiviti pelaburan tak boleh ada unsur-unsur riba. Itu jelas. Apa-apa pun transaksi kita dalam muamalat ini tidak boleh ada unsur riba, termasuklah dalam pelaburan. Riba ni apa? Riba ini boleh berlaku dalam dua pintu.
kan. Jadi kita kadang-kadang kata itu riba, ini riba. Riba tu apa? Kan? Kita kata barang mahal pun riba. Semua benda jadi riba. Kan? Jadi kita kena faham riba ini apa kan. Riba ini hanya boleh berlaku dalam dua pintu. Tak ada pintu ni tak adalah riba. Kan? Tengok betul-betul. Pintu pertama bila berlakunya aktiviti pinjam meminjam. Kan? Pinjam meminjam, aktiviti hutang. Bila berlaku aktiviti hutang, Allah Ta'ala memang tidak benarkan kita charge interest. Money make money tak boleh. Jadi kita bagi hutang 1,000, biarlah dia bayar 20 tahun lagi, 1,000 juga. 1,000 1 sen tak boleh. 1,000 RM10 tak boleh. And bayarlah 1,000 lepas tu belanja aku KFC and burger Piramli. Tak boleh. Kan? 1,000 tu okey, burger Piramli tadi jadi riba. Kan? Kita kata bukan sekadar duit. Ini pun satu orang kata kefahaman yang kita perlu betulkan lah. Kadang-kadang orang ingat 1,000 tapi kau belanjalah aku penuhkan minyak motor aku. Minyak motor awak tu riba. Ataupun kita kata pulang sama. Tapi tolong basuh kereta ke, itu perkhidmatan, perbuatan, makanan, belanja, sebarang. Kullu qardin jarra naf'an, setiap daripada hutang yang memberikan manfaat. Apa-apa manfaat, itu dikira sebagai riba. Jadi kita kena hati-hati kat situ. Pintu kedua, kita kena pastikan bahawa riba ini boleh berlaku kalaulah adanya pertukaran barangan ribawi. Pertukaran barangan ribawi ni memang Allah Ta'ala ataupun Rasulullah SAW telah sebut secara jelas ada 6 item barangan ribawi. Iaitulah emas, perak, gandum, bali, kurma, garam. Yang kita boleh simpulkan, kita kata ulama menyimpulkan dia ada 2 kategori, iaitulah kategori mata wang dan kategori makanan ruji. Jadi kalau berlaku pertukaran di antara 2 jenis barangan ribawi ini, dia ada syarat-syarat tertentu. Dalam konteks konvensional, pelaburan konvensional, mereka mudah. Sebab apa kita kata, apa jenis pelaburan pun, para pelabur mereka menganggap mereka memberi hutang dalam pelaburan tersebut. Kau nak buat bisnes, okey aku bagi kau pinjam. Berapa? 1 juta, 2 juta. Dalam tempoh 5 tahun kau bayar 1 juta aku, bayar certain interest. Mudah. Itu dalam konteks konvensional. Dalam Islam, kita ada banyak kontrak-kontrak syariah yang boleh kita guna pakai. Disebabkan Allah Ta'ala tidak membenarkan hutang yang kita kata money makes money tu tanpa ada risiko. Apa kerugian ditanggung? Tak ada. Aku bagi kau wajib bayar, kau bayar interest juga. Itu adalah riba. Dalam kontrak syariah ataupun dalam pengamalan muamalah Islam, kita mempunyai pelbagai kontrak syariah yang boleh dijadikan sebagai underlying kontrak ataupun kontrak syariah pendasar. Dan ada pelaburan yang kita boleh struktur dengan konsep mudharabah. Contoh peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga jalanan, mereka mempunyai skill, kemampuan tetapi mereka tidak mempunyai modal. Kita boleh strukturkan. Mungkin DJ Pian, DJ Luke ada modal lebih. Cakap dekat Makcik Kiah tu ataupun Makcik Salmah, Makcik Nasi Lemak, Makcik Sedap. Saya nak melabur dekat Makcik. Saya bagi modal 10,000. Dulu Makcik Salmah punya nasi lemak, nasi lauk telur rebus je. Bila DJ Pian, DJ Luke invest, dia boleh buat lauk kerang, boleh buat lauk ayam, boleh buat lauk sotong, macam-macam lauk. Jadi kat sana kita bagi saya idea Ustaz. Itulah. Itu satu bentuk pelaburan. Jadi kita bagi modal tersebut kepada peniaga-peniaga secara mudharabah. Yang mana ada keuntungan kita kongsi bersama. Kita boleh tentukan saya nak ambil banyak ke, Makcik Salman nak ambil banyak, terpulang kepada perbincangan di antara pihak pelabur dan penerima pelaburan. Kalau berlaku kerugian, saya akan tanggung rugi. Dalam konteks mudharabah, saya akan tanggung rugi segala kerugian dari sudut financial. Saya labur 10,000, Makcik Salmah buat segala lauk, 15 jenis lauk, tak jadi juga. Tak apa. Kerugian itu risiko yang saya ambil. Risiko pelaburan saya ambil. Dari sudut Makcik Salmah, dia juga rugi. Walaupun dia tidak rugi dari sudut kewangan, tetapi dia rugi dari sudut usaha, tenaga, penat lelah yang dia buat. Dulu masak telur rebus je. Hari ni 15 jenis lauk, masak-masak tak ada orang beli. Jadi itu juga satu bentuk kerugian. Ada juga kontrak-kontrak lain DJ Pian dan juga DJ Luke yang kita boleh guna pakai dalam syariah ini sebagai contoh dalam pengamalan instrumen pelaburan. Banyak di Malaysia ini kita menggunakan konsep wakalah, konsep agensi. Dan saya mempunyai wang tertentu yang saya nak laburkan, saya lantik pihak-pihak yang berautoriti, yang mempunyai kemahiran sebagai wakil saya. Sebab itu wakalah menjadi wakil saya. Jadi saya letakkan syarat-syarat tertentu lah. Saya nak melabur dekat sini, dekat sana. Macam ni risiko yang saya nak ambil. Saya hanya suka pelaburan begini, begitu. Saya pindahkan. Kemudian dia sebagai wakil kita melakukan pelaburan. Dalam konteks wakalah ini, dia tidak terkait dengan untung rugi. Siapa yang menjadi wakil itu, dia tak kisah pelaburan itu untung ke rugi, dia hanya menerima fee.
menerima upah. Jadi kalau untung pun dapat kepada kita sebagai pelabur, kalau rugi pun kita tanggung. Itu antara struktur-struktur yang ada pelbagai lagi. Itu yang cantik kalau kita kata dalam konteks syariah ini, muamalah Islam ni, Allah Ta'ala haramkan satu je, riba je. Tetapi Allah buka alternatif banyak, 5, 6, 7. Sampai kita tak larat guna. Kan? Kalau kita tengok kontrak-kontrak syariah yang ada tu, yang dibenarkan syarak tu, bukan semua kita gunakan dalam praktis kehidupan seharian kita. Ada semua. Mungkin waktu sekarang belum sesuai, mungkin akan datang akan digunakan. Baik. Antara konsep lain lagi yang kita nak sebut kat sini tentang pelaburan patuh syariah, yang paling penting kita sebut tentang risiko tadi. Satu kaedah menyebut dalam pelaburan ini, kita sebut al-ghurmu bil-ghunmi. Sebarang keuntungan yang kita ingin perolehi mesti datang dengan kesanggupan kita menanggung risiko. Dia tak boleh kosong je. Dalam pelaburan patuh syariah ini dia ada kaedah dia. Nabi pun sebut al-kharaju bid-dhaman, semua benda keuntungan yang kita nak jana itu mesti ada risiko yang kita ambil. Barulah kita kata adil, puas hati kita dapat keuntungan tersebut. Itu contohlah sebagai pembukaan tentang kontrak-kontrak ataupun prinsip-prinsip syariah lah yang berkaitan dengan pelaburan. Maknanya Ustaz, secara asas dan dasarnya memang kalau sebelum kita melabur, kita akan dapat segala term-term, terma-terma, apa banyak mana kita boleh labur, apa yang akan kita dapat. Maknanya hitam putih kita dapat. Cuma dari segi kepatuhan syariah tadi yang Ustaz sebutkan tadi, itulah yang Islam dah jelaskan. Yang paling penting tak ada riba. Itu yang paling penting lah untuk pelaburan patuh syariah. Ya, dan Ustaz, apa yang saya faham, jawapan yang saya cari 10 tahun sekarang Ustaz, dah dapat dah. Lama kan? Maknanya apa yang pelaburan nasi lemak tu? Bukan. Okay. Saya nak kaitkan dengan pinjaman Islamik yang kita buat di bank-bank semua kan. Maknanya dalam hal ini bank menjadi pelabur lah kepada kita. Betul tak? Sebab tu ada kadar ataupun rate yang turun naik, so menjadi kerugian kepada bank yang dan juga kerugian kepada kita sebagai pengguna. Betul tak Ustaz? Kita tengok dari sudut konteks. Bagus soalan bangkitkan oleh DJ Luke tadi. Kita kena tengok konteks. Dari sudut kalau kita sebut hari ini pembiayaan ataupun pinjaman lah kalau bahasa mudahnya, pinjaman. Cuma dalam Islam kita kata tak ada aktiviti pinjaman yang berlaku. Dia adalah aktiviti financing, pembiayaan. Kita membiaya satu-satu kehendak pengguna itu. Itu tidak dikira sebagai pelaburan. Itu lebih kepada kita kata memberikan facility kepada pihak pelanggan. Jadi dalam konteks itu kita menggunakan kontrak-kontrak yang lain sikit daripada kontrak-kontrak pelaburan inilah. And kalau kita nak kata kalau saya boleh ringkaskan, kita biasanya digunakan kita panggil satu aturan yang disebut sebagai aturan tawarruk ataupun disebut sebagai jual beli untuk mendapatkan cash liquidity. Dalam konteks konvensional kalau kita meminjam kita kata tadi kita bincang dari sudut ni, kita lari tajuk sikitlah daripada pelaburan, kita kata nak meminjam kan. Tadi kita nak melabur, ini meminjam. Saya rasa konteks yang baik untuk dibincangkan. Bila kita kata kita nak meminjam dekat bank, kalau kita pergi secara konvensional, bank saya nak beli kereta, bank tanya kereta berapa? 50,000. Okey, 50,000 tu bank akan bagi 50,000, bank akan charge interest dalam tempoh pembiayaan yang kita ambil 7 tahun, 9 tahun sebagai contoh. Dalam konteks perbankan Islam ataupun kewangan Islam ini, bank dia akan mempunyai banyak pilihan. Sebab kita kata tadi aset kontrak syariah itu ada pelbagai. Yang paling banyak digunakan kita katakan sebagai kontrak ataupun aturan tawarruk ini, kita akan buat apa yang akan berlaku, bank akan membeli komoditi. Saya kata saya nak beli kereta sekian-sekian, harga dia 50,000. Bank tak boleh bagi pinjam sebab bank dia nak hidup juga. Bank ini adalah satu institusi yang membuat keuntungan. Kena faham tak ada orang ingat perbankan Islam kena bagi free saja. Institusi kewangan Islam free saja. Tidak, salah itu. Ada aspek-aspek wakaf, sedekah, infak, zakat, ada aspek itu. Tetapi entiti dalam kerangka institusi kewangan itu, mereka adalah institusi yang mementingkan keuntungan kerana mereka ada pelabur, mereka ada pendeposit yang perlu mereka lunaskan tanggungjawab kepada golongan tersebut. Jadi bila kita datang nak pinjam, bank tak boleh charge, ambil 50,000, aku charge kau interest. Tak boleh. Tetapi apa yang akan berlaku, bank akan membeli komoditi. Awak nak 50,000, bank akan beli komoditi 50,000. Kemudian bank akan jual pula dekat kita. Contoh, bank beli kelapa sawit, minyak mentah kelapa sawit. Saya nak 50,000, tiba-tiba bank berjual dekat saya
minyak mentah kelapa sawit bernilai RM50,000. Kita pun kata kat bank, nak buat apa kan kelapa sawit ni kan. Kita kata kita tak nak kelapa sawit, saya nak cash. Kita nak kereta. Kita nak kereta, kita nak cash kan. Contoh nak buat pinjaman peribadi, pembiayaan peribadi. Akhirnya kita akan minta tolong kan. Dari sudut syariahnya kita telah memiliki minyak mentah kelapa sawit tersebut, dan apa yang akan berlaku, kita akan minta pihak bank menjual kepada pasaran. Kemudian bank akan menjual bagi pihak kita kepada pasaran, barulah kita akan mendapat cash yang berjumlah RM50,000. Nampak macam susah, tetapi transaksi yang pelbagai ini telah disimplify dalam platform, dalam sistem, dan dia hanya berlaku dalam beberapa saat sahaja, beberapa detik sahaja. Tapi Dan Bob, kita tak tahu pun. Ustaz cerita pasal contoh kelapa sawit tadi tu, saya pernah dapatkan pembiayaan. Memang kelapa sawit antara transaksi sebelum dia tulis, dapatkan pembiayaan tu. Tapi ini cerita bab pembiayaan, mungkin tajuk pinjam meminjam kita boleh bincang hari lain, Ustaz. Panjang Boleh Ustaz ya? Sebab Boleh, panjang cerita nak jawab soalan Luke 10 tahun ni menunggu Betul. tu. 10 tahun punya soalan. Kan. Kita tunggu, kita berehat kejap Ustaz. Ada satu lagi pusingan yang mana sahabat-sahabat kita juga ramai bertanya berkaitan dengan pelaburan ni. Contohnya macam contoh Afiq tanya Ustaz, boleh ke jelaskan tentang pelaburan Islamic Redeemable Preference Shares? Mungkin kalau Ustaz ada jawapan, kalau nak bantu kejap lagi lah ya untuk pusingan kita. Dan macam-macam lagi perkongsian, termasuklah tak terlambat ke Ustaz kalau ada yang baru nak mula melabur macam kita orang ni kan. Jawapannya kejap lagi Ustaz Syahir Sa'min dari Yapim bersama kita. InsyaAllah. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan untuk sahabat pendengar Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Analisis celik pelaburan patuh syariah bersama Dr. Dampian dan Ustaz Syahir Saamin dari Yapim. Ramai yang kata Ustaz jawab dengan lancar sekali. Semua persoalan-persoalan yang diajukan dijawab dengan tenang dan banyak memang semua ahlinya. Memang ahlinya. Terima kasih Ustaz atas dua pusingan yang awal. Cuma sekarang ni kita dah pusingan terakhir. Rasanya kita nak layanlah sahabat kita tadi. Apa soalan tadi Pian? Berkenaan Boleh ke dengan Ustaz apa kita, kalau kita nak jawab ni tentang pelaburan Islamic Redeemable Preference Share? Kami memang tak tahu apa benda tu. Baik, dalam kita kata terima kasih pada yang bertanya. Dalam kita lihat saham ini, dia ada disebut sebagai saham biasa. Saham biasa, ordinary shares ataupun saham yang yang istimewa sikitlah, preference shares. Okay. Dan dia sebenarnya memberikan kelebihan kepada pelabur lah, terutama dari sudut pembayaran keuntungan. Pembayaran keuntungan dia akan mendahulukan pemegang-pemegang preference shares. Kemudian dari sudut kalau berlaku kerugian, dari sudut nak urusan penutupan dan sebagainya, dia akan pemulangan capital yang diinvest, itu adalah memberikan kelebihan-kelebihan tertentu kepada mereka yang memegang preference share ni, preference share. Tetapi dekat sana dia ada isu-isu syariah yang dibincangkan secara teknikal lah, secara umum saya boleh sebut dekat sini. Kalau kita nak tengok ordinary share ataupun preference shares ini, dia boleh dilakukan tetapi dia ada syarat. Sebab sepatutnya bila kita masuk dalam satu pelaburan, hak kita sama. Dalam konteks ini mereka menggunakan akad musyarakah sebagai contoh. Akad kita sama-sama letak duit. Saya 3 orang lah. Kita letak, kata kita bertiga sama-sama letak duit dalam satu investment ini. Dan kita sepatutnya menerima hak yang sama rata. Kalau untung kita sama rasa, kalau rugi sama rasa. Tiba-tiba ada pula perbezaan. Kita tengok DJ kita famous kan. Jadi kita bagi dia preference shares. Kita bagi dia keistimewaan. Untung kita bayar dia dulu. Kalau rugi, capital dia kita bayar dulu. Saya yang ujung-ujung je. Jadi itu ada berlaku sedikit perbezaan dekat situ. Dan apa yang penting kita kata boleh dilakukan. Para ulama kita telah meletakkan syarat-syarat, telah membincangkan secara terperinci. Dan antara konsep yang perlu diguna pakai bila kita sebut sebagai dalam isu preference shares ni, perlu ada satu kontrak ataupun konsep tanazul. Kita kata satu waiver yang diberikan oleh para pelabur. Contoh, kita nak memberikan hak-hak istimewa tertentu. Dalam kita 3 orang ni, kita nak letakkan satu hak-hak istimewa kepada preference shareholders ni, Pian dan juga Luke. Dan saya perlu waivekan hak saya. Saya perlu tanazul. Saya perlu waivekan hak saya. Saya bersetuju. Dan dalam AGM, saya bersetuju dan sebagainya. Barulah perkara tersebut boleh dikira sebagai patuh syariah. Kalau kita nak bincang kat sini, dia agak teknikal. Tapi ada hitam putih lah Ustaz Ya, ada betul, hitam putih persetujuan dan persefahaman. Betul. Dan apa yang saya boleh kongsikan, kita nak cerita kat sini, pengamalan kita di Malaysia ini adalah satu perkara yang cukup menarik dalam konteks ekosistem kewangan Islam ini. Kita mempunyai satu ekosistem yang teratur sehingga kan orang-orang luar, negara-negara luar yang nak memulakan aktiviti ataupun industri kewangan Islam ini, mereka datang belajar daripada pengamalan ataupun pengalaman-pengalaman di Malaysia. Terujuk kita. Masya Allah. Betul. Sebagai contoh kita kata kita mempunyai sistem perundangan tersendiri dari sudut kewangan Islam. Kemudian kita mempunyai pengawal selia yang begitu cekap dan menekankan aspek kepatuhan syariah. Saya sebut sebagai contoh lah, kita kata betapa kita kata bagusnya ekosistem yang kita duduk pada hari ini di pasaran saham sebagai contoh ataupun pasaran modal. Setiap 2 kali setahun pihak Majlis Penasihat Syariah bagi Suruhanjaya Security mereka akan melakukan penilaian. Instrumen-instrumen yang ada ni kita tak payah susah-susah dah. Kita nak faham riba tak boleh, gharar, ketidakpastian dalam instrumen pelaburan tak boleh, unsur judi tak boleh. Lepas tu kita kata aktiviti-aktiviti negatif dari sudut syarak, contohnya rokok, arak, makanan tidak halal, aktiviti-aktiviti dewasa. Kita kata kita tak reti nak tengok semua tu. Jadi ekosistem kita telah membantu. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security mereka melakukan penapisan 2 kali setahun. Mereka akan keluarkan satu list pada setiap hari Jumaat terakhir pada Mei dan juga November setiap tahun. Jadi kita nak tunggu setiap tahun bulan Mei, bulan November.
mereka akan keluarkan pada Jumaat terakhir. Yang terbaru mereka keluarkan pada hari Jumaat 26 November 2021. Mereka menyenaraikan security instrumen-instrumen pelaburan yang patuh syariah. Senang kita nak pilih dah. Dan kita tengok fakta yang menarik diletakkan di situ. Kita kata daripada 948 saham ataupun security yang diapungkan di pasaran, 751 daripadanya adalah saham ataupun security yang patuh syariah. Dan ini bermakna kita mempunyai 79% security yang patuh syariah di Malaysia. Pilihan untuk melabur dalam instrumen patuh syariah itu cukup besar. Dan kita kena faham juga tuan-tuan dan puan sidang pendengar, bila kita kata satu-satu produk itu sebagai patuh syariah, dia mempunyai satu bentuk tadbir urus tersendiri yang bebas, independen. Kadang-kadang orang kata, ya ke patuh syariah ni? Betul ke? Memang betul. Sebagai contoh, satu-satu produk, kita kata tadi kita nak melabur dekat bank lah sebagai contoh. Sebelum pihak bank boleh buat satu-satu produk itu, kita kata produk tersebut perlu melepasi piawaian yang diletakkan oleh Majlis Penasihat Syariah di peringkat bank itu sendiri. Katalah bank ABC, dia nak buat satu produk, Majlis Penasihat Syariah dia, jawatan kuasa syariah dia kena luluskan. Habis kat situ perlu dibawa pula kepada badan berautoriti yang paling tinggi, iaitulah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara untuk meluluskan. Ada dua tapisan kelulusan. Jadi kalau kita kata satu-satu produk itu sebagai kita orang awam nak tahu, kita kata tadi apa Islamic Redeemable Preference Shares dan sebagainya, kita tengok saja ada tak statement-statement kepatuhan syariah yang telah diberikan. Dia kadang-kadang instrumen-instrumen ni Suruhanjaya Security dah labelkan sebagai patuh syariah. Ataupun kalau masih lagi baru, kadang-kadang masih belum sempat dibuat semakan oleh pihak Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, kita ada penasihat-penasihat syariah berdaftar berkelayakan yang memberikan pandangan secara bebas, independen terhadap instrumen-instrumen tersebut. Kita kalau ada mereka-mereka yang berkelayakan mengeluarkan statement kepatuhan syariah itu, maka kita boleh kata satu-satu produk itu sebagai patuh syariah. Jadi mudahlah kita, tak payahlah kita nak tengok mana ribanya, mana judinya, dah ada panduan. Nak ragu-ragu je setahun. Nak fikir sekarang dah ada banyak cara yang macam Ustaz sebutkan tadi lah kan, yang kita boleh rujuk, dan insya-Allah yakinlah dalam membuat pelaburan ni. Sahabat kita ni Zafran Haji Kemat tanya, Ustaz, boleh tahu tak selain emas tadi salah satu instrumen kan pelaburan, apa ya yang untuk di hari tua yang disyorkan untuk melabur, sebab nak harap KWSP dah 3 kali keluar dah masa PKP hari tu, ya Allah. Lepas tu mencari pelaburan yang lebih dan menjanjikan masa depan yang melegakan. Jadi Ustaz sekarang ni di ujung ni sikit lah kan, kalaulah untuk sahabat-sahabat kita yang nak baru belajar melabur, macam mana Ustaz nak galakkan kita semua umat Islam khususnya untuk melabur, dan macam mana nak mula step tu Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya instrumen pelaburan yang kita sebutkan pada awal tadi semuanya boleh digunakan, dan ada sebahagiannya, contoh kita kata ada dana-dana unit amanah yang memang diwujudkan untuk persaraan hari tua. Itu sebagai contoh lah. Dan kalau siapa yang melabur dalam emas, melabur emas kan, main melabur dengan Yapim, kita iklan sekali lagi ni kan. Kan kita nak emas digital ada, emas fizikal ada, pelbagai jenis pelaburan kita ada kat sini. Ada juga dana-dana unit amanah yang memang dikhususkan untuk hari tua, termasuklah yang disebut tadi KWSP sebagai contoh. Fakta yang menyedihkan DJPN Jeduk, sejak beberapa tahun yang lalu KWSP telah membuka ruang untuk para pencarum yang beragama Islam, ataupun secara khususlah ataupun secara umum kita buka satu akaun simpanan ataupun akaun caruman yang patuh syariah. Tapi faktanya menunjukkan bahawa masih ramai yang kekal dalam investment yang konvensional. Dia tak convert Ustaz. Tak convert ataupun tak revert kan. Sebab kita kata dekat sini mungkin dari sudut ilmu pelaburan itu mereka tidak faham. Mereka faham, ramai orang highlight. Kalau kita tengok bila mula-mula KWSP keluarkan tentang akaun syariah itu, mereka highlight tentang modal kita tidak dijamin. Betul lah, sebab kita dah sebut daripada tadi, pelaburan patuh syariah kita tidak boleh menjamin modal pelaburan, kita tidak akan menjamin keuntungan. Konvensional mereka boleh jamin semua itu sebab mereka mengamalkan sistem berteraskan riba. Kita tidak boleh. Tetapi yang selalu saya katakan, benda tersebut betul, memang modal tidak dijamin, pelaburan tidak dijamin. Tetapi pengurusan risiko adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Yang ni jarang orang highlight. Kan? Kita duk cerita benda tu berisiko, tetapi aspek pengurusan risiko adalah sesuatu yang wajib. Kalau tidak, para pengurus dana ini mereka tidak melakukan amanah. Dan
kalau kita lihat risiko ini, pengurusan risiko ini adalah suatu perkara yang telah Allah Taala ajarkan dalam Quran. Dalam surah Yusuf dalam ayat 67, bila mana Nabi Yaqub bercerita kepada mengarahkan anak-anak mereka, dia kata apa? Ya bani ya la tadkhulu min babi wahid. Dia kata jangan masuk daripada pintu yang satu. Satu pintu jangan masuk. Tetapi dia kata apa? Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah daripada pintu-pintu yang pelbagai. Jadi ini adalah diversification, satu bentuk pengurusan risiko, kita diversify. Jadi kita nak melabur itu pecah-pecah, sedikit di sana, sedikit di sini, itu yang mungkin kita boleh lakukan. Jadi di akhir kita kata kita dah sampai penghujung ni, mungkin sedikit kita kata tips lah. Kita cerita panjang-panjang, tetapi kadang-kadang bila masanya kita nak buat semakan betul-betul kan, kadang-kadang kita pun nak secara mudah kita percaya pada ejen dan sebagainya. Jadi saya boleh sebutkan beberapa tips lah yang mungkin kita boleh kira sebagai suatu yang patuh syariah ini, pelaburan patuh syariah. Kita kata pertama sekali pelaburan ini adalah satu benda yang kita kata memang telah dilaksanakan sejak daripada awal zaman Islam lagi, sejak sebelum lagi. Nabi Muhammad juga membuat pelaburan yang Sayyidina Khadijah dalam bentuk mudharabah sebagainya. Jadi kalau kita nak kata, kalau kita nak invest dalam produk-produk yang patuh syariah ni, paling mudah kalau kita kata kita pergi pada institusi kewangan Islam, bank-bank Islam, kita pastikan produk tersebut patuh syariah. Macam mana nak tahu? Tanyalah pegawai tu. Produk ni patuh syariah ke tak? Kalau dia kata patuh syariah, kita boleh ambil. Kalau kita pun tak yakin dengan jawapan dia, kita boleh tengok, cari produk-produk yang ada logo I kecil kat ujung tu. Itu kita dah menandakan Islamik kan? Menandakan Islamik, memudahkan masyarakat. Sebenarnya pihak pengawal selia tu, kita kata sistem kita di Malaysia ini banyak alat-alat sokongan yang telah membantu masyarakat untuk memilih instrumen-instrumen yang patuh syariah. Dengan logo perbankan Islam, kemudian dengan logo I di setiap produk itu memberikan kita indikasi bahawa produk tersebut adalah patuh syariah. Kemudian kalau kita kata produk-produk pelaburan yang datang kat kita macam-macam pelaburan, kita boleh minta statement kepatuhan syariah. Kita minta dekat dia, dekat mana dokumen yang mengatakan produk ini sebagai patuh syariah. Mana-mana produk pelaburan, terutamanya produk-produk yang terkait, yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, mereka akan perlu mengeluarkan satu dokumen kepatuhan syariah. Kadang-kadang mereka keluarkan secara quarterly, secara half yearly, secara annually. Memang mereka akan buat satu-satu statement bagi tahu bahawa patuh syariah. Kita boleh request lah Ustaz. Betul, memang kalau dalam ekosistem Suruhanjaya Security memang di-disclose perkara tersebut. Memang ada. Kalau kita nak kata kita ragu-ragu, jangan risaulah. Saya mungkin boleh kongsi di akhir-akhir ini pengalaman kita. Bila kita nak katakan satu produk tu, sebelum saya dan tim kita nak sign produk ini sebagai satu produk yang patuh syariah, kita memang turun ke lapangan. Dalam satu urus niaga yang kita buat dengan satu syarikat yang menguruskan pelaburan ini, kita bagi tahu awal, saya takkan sign, kita punya tim takkan sign selagi mana kita tak tengok secara real. Kita tak nak kita sebut patuh syariah ini sebagai sesuatu yang di atas kertas sahaja. Kami ni orang-orang yang mengamalkan syariah ini, yang terlibat dalam urus niaga patuh syariah ini, kita tak nak ianya hanya di atas kertas. Bahkan kita turun dari sudut operasinya, kita buat auditnya, kita buat semakan terperinci supaya kita dapat pastikan bahawa dari sudut operasinya juga adalah patuh syariah. Barulah kita boleh memberikan satu bentuk keyakinan kepada para pelabur bahawa ianya memang betul-betul patuh syariah. InsyaAllah. Wah, ya Allah. Masya Allah. Komprehensif, lengkap, jelas, terang. Siapa yang nak mula melabur tu, insya-Allah hari ini moga-moga kita dapat satu pencerahan terbaik lah daripada Ustaz Syahir untuk selit pelaburan patuh syariah. Betul, saya rasa nak kena panggil lagi Ustaz ni minggu depan ni. Sebab ramai yang kata boleh sambung minggu lagi. Depan terus. Bila ada masa lah waktu datang kan, insya-Allah kan insya-Allah Ustaz. Sebab ada lagi persoalan yang belum dijawab ni, termasuklah pelaburan yang berbentuk forex dan pelbagai lagi. InsyaAllah nanti Ustaz akan cuba untuk jawab. Kita akan cuba untuk jemput lagi Ustaz. Ada juga yang bertanya tentang Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Itu nanti kita buat sikit-sikit lah Ustaz ya. Pinjam meminjam tu pun banyak lagi topik yang boleh kita bincangkan bersama. Yang penting jangan lupa emas bersama Yapim. Ustaz Syahir bersama kita hari ini untuk analisis. Terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsiannya. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi insya-Allah ya Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah. Itu dia Al-Fadhil Ustaz Syahir Sa'amin dari Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM untuk segmen analisis menjawab persoalan berkaitan dengan pelaburan. Masya Allah, kita harap ilmu tadi dapat sedikit sebanyak membimbing, membantu kita untuk melabur dan juga dapatkan manfaat daripadanya. Kita berehat kejap. Okey, kita ambil nafas sekejap dan kita akan kembali selepas ini hanya di Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami.